by both our invited guests just now. Datuk Saifuddin cakap mengenai sistem politik baru, budaya politik baru yang mungkin ada beberapa orang yang masih ketinggalan di zaman terdahulu lah maksudnya. Dan Cik Nuat menimbulkan isu mengenai persempadanan kawasan. Dan tadi sebenarnya masa saya cakap dengan penceramah sebelum kita bermula tadi, I did point out that isu persempadanan bukan salah satu daripada 8 tuntutan bersih, tetapi ini just something yang nak di-highlightkan. Okay, so is there anything that the panelists want to respond? Ada apa-apa yang nak respond pada apa yang Datuk Saifuddin dan Boon Cheng Huat sebut tadi? Kenapa? Saya dengar Dr. Wong cakap tadi, ingat macam forum politik di sini. Sebenarnya perkara itu di luar forum hari ini, bukan tuntutan 8 perkara. Saya datang kemari nak jelaskan tuntutan 8 perkara, tapi saya nampak soalan yang sedikit sangat. Tuntutan 8 perkara yang dilabel ini kita bercakap sekejap. Media akses tak ada seorang pun tanya macam-macam. Saya rasa di mana kesilapan ni? Audiens saya nak tolonglah. Itulah tujuan saya datang. Bila saya beri penjelasan, you tak bersetuju, you pun buat bising. Baik. Sebenarnya perkara yang Dr. Wong cakap tadi tu ialah perkara yang berlaku 8 tahun, 9 tahun lepas kan? Ialah No. Kita buat persempadanan yang lepas tahun 2002 buat, diluluskan di Parlimen 2003. Yes. Persempadanan dibuat 8 tahun sekali, paling minimum 8 tahun sekali. Yang lepas kita buat 2002 and then approved by Parlimen 2003. So itulah yang benda-benda yang Dr. Wong cakap tadi kan. Baik. Kalau nak cakap pasal isu tu, forum lain lah. Forum lain. Maknanya ada kuasa. Let's be fair to this forum lah. This forum ni. Bukan. Saya maksudkan, saya nak dengar yang 8 tuntutan ni. Jadi saya rasa, sebenarnya saya boleh jawab. Saya boleh jawab semua apa yang Dr. Wong cakap. Tapi I want to waste time. Okay. Can I just want to say the 8 tuntutan per se, these are immediate. These are things we are asking for before 13 general elections. But the issue of delineation is a very serious issue as well, because as of this year they can start redelineating because it's the 8th year. 2003, as that one said correctly, was the last exercise. So between 8 to 10 years, they have to finish the next exercise. We're in the 8th. We finished the 8th year actually. So people need to be aware of that. But what I would say, it's something that we need to discuss further without a doubt. But as far as, if I can just respond on the Kekal, Datuk Wan has suggested that it's not a viable option. I disagree completely, because don't forget Dakwah Kekal has been used in India, in many countries. Many countries, they would have had bigger problems than what we think we are going to have. But the answer to the question, that the one that people may be forced, it may happen, I'm not saying no, that they may be forced to have a stain on their finger, is for that person to make a report. You see, Dakwah Kekal isn't the only issue here. You know, forcing a voter into doing something he doesn't want happens anyway. It happens anyway. Whoever is forced to do anything in an election should go and make a report. And of course, it is only one of the verification. There still has to be the IC check. So in that sense, that is not actually a complete answer to the use of ballot. And what I would suggest is, if they can't get the biometric system in before the 13th general election, they should seriously, and I would urge EC Datuk Wan to seriously consider that one. It's a cheap, simple alternative. It has worked. It has worked in many other countries. Actually, Amiga, I think it is, I'm very disappointed actually by the fact that we actually have to discuss about how to deal with these issues. It shows that we live in a society yang tidak boleh dipercayai 100%. Dan society ini bukan masalah perundangan saja, ini masalah budaya kita dalam society.
Saya rasa ini mesej yang kita perlu bawa balik, yang mana society as a whole needs to change. Kalau sekiranya sampai ada peluang untuk mengundi 2 kali, dia patut timbul kesedaran bahawa aku tak nak mengundi 2 kali sebenarnya sebab ini tidak benar. Okey, tapi mungkin Profesor ada beberapa komen. Saya rasa dalam satu isu yang sedang timbulkan itu berkait dengan apa yang saya anggap pada political literacy kan. Political literacy ini dalam arti kata bukan hanya pilihan lahir saja yang membentuk kefahaman kita mengenai masyarakat dan juga perjalanan sistem politik. Kita juga harus berpengetahuan. Saya ingat lagi nenek saya dulu mengundi. Bila dia masuk mengundi tak ada gambar kapal layar, dia keluar, "Jang, mana kapal layar?" Rupanya dia ingat lukisan kapal layar tu. Itu demokrasi waktu itu. Tak reti baca, tak reti menulis, tak tahu hak tapi mengundi berasaskan visual. Jadi perubahan-perubahan ini yang seperti disebutkan oleh Datuk Khairuddin tadi penting kita kira. Jadi kita tak boleh nak ada kursus untuk rakyat adakan political literacy kan. Tapi cara yang terbaik adalah untuk berbincang seperti ini. Ini yang saya maksudkan. Jadi budaya yang saya sebut itu adalah timbul dari kesedaran juga dan diingatkan atau disedarkan. Interaksi inilah yang tidak ada dalam negara ini yang saya rasa penting kita ada. Yaitu bukan hanya dalam peringkat ini di sini, tapi menjadikan suatu kebiasaan untuk ditimbulkan di peringkat kawasan adun ke mana, berjumpa dan berbincang apa sebenarnya yang tak perhatikan. Itu saya rasa ini bukan satu perkara luar biasa, tapi kita tak buat, itu yang masalahnya. Itu yang saya risaukan, itulah dia. Jadi nak menanam nilai itu perlu kita buat benda macam ini, diasuh yang dikatakan sosialisasi itu kan. Jadi saya rasa itulah harapan saya. Okay, so we're going to go for one more round of questions and then that's it. Yes, yang tu tudung orange. Ada mikrofon ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini Sulaiman daripada Subang. Kepada Tuan SPR, saya nak tahu kenapa sekarang ramai yang dah tak percaya kepada SPR. Dan susah sangat nak luluskan dawat hitam yang terdapat dalam tuntutan berasa itu. Okay, so saya betul address the issue of credibility tadi. Soalan dia saya ulang ya. Kenapa ramai sangat yang tak percaya SPR? Dalam dewan ni ramai. Yang di luar sana ada berapa juta tu tuan-tuan puan tak tahu. Jadi jangan kita anggap kita duduk bawah tempurung. Maaf saya cakap, saya seorang tua, saya bercakap, saya beritahu. Jangan yang kita fikir betul kita tu, kita anggap orang lain pun betul juga. Jangan. Kita dalam sebuah negara, everybody masing-masing ada pandangan. Pandangan kita mungkin tidak disesuai, serasi dengan pihak lain. Kita di dalam dewan ini, kita rasa kita majoriti. Mungkin tidak. SPR bukan bertanggungjawab kepada yang ada dalam dewan ini saja. SPR mendengar semua. Jadi betulkan dulu persepsi ini dulu. Barulah kita boleh bincang urusan pilihan lain. Dan kedua, kenapa susah sangat nak buat dawat hitam? Saya nak kata kita sekarang ni menuju ke hadapan. Kita dapati tuan-tuan pergilah seluruh negara. India 700 juta pengundi. Tidak ada satu maikat kad pengenalan pun macam negara kita. Indonesia 120 juta pengundi. Bangladesh 80 juta pengundi. Negara yang mengamalkan dawat kekal ni, negara yang tidak ada sistem pendaftaran kad pengenalan macam kita. Malaysia. Tuan-tuan tak layak berdiskusi sini lah. Tak boleh mengawal emosi. Kita di sini hanya ada 12 juta pengundi saja. Kita ada sistem pendaftaran
kad pengenalan yang begitu canggih. Kalau kita tak percaya setiap orang dalam negara kita ni ada biometrik tersimpan dalam Jabatan Pendaftaran Negara, SPR akan ambil biometrik record tu nak meshkan dengan kita punya daftar pemilih. Kita akan bersihkan data pemilih berasaskan biometrik. Kalau 12 digi IC orang kata berbeza, kalau 8 digi IC, tapi kalau biometrik tidak ada dia yang sama. Tidak ada biometrik yang sama. Berilah peluang kepada SPR, beri penjelasan dahulu. Kita nak bagi taklimat bila kita punya kajian terperinci dengan segala ni, kita nak test, kita nak uji, kita akan panggil parti politik untuk buat uji di depan mereka, penjelasan step by step. Kalau SPR sendiri kurang yakin, tidak puas hati, kita tidak akan teruskan. Buat apa kita nak memperkenalkan satu sistem yang kita sendiri pun tak yakin, tak dapat mengatasi segala kesangsian, segala perkara yang all the kebimbangan yang tuan-tuan sebutkan itu. Jadi janganlah beberapa kata tolak, belum pun dengar lagi, belum pun. Jangan buat penilaian berasaskan kepada andaian. Jadi sebab itulah saya katakan persepsi dah begitu ni. Jadi perkara ni yang merosakkan kita. Tadi ramai yang apa ni bagi reaksi bila Datuk sebut bahawa ramai lagi orang di luar yang percaya. Saya rasa audience kat sini it is a very one-sided audience, and the majority masih lagi di luar. Kalau kita pergi dan tanya, saya rasa dalam survey yang kami buat pun, bukan survey lah, dalam lawatan-lawatan yang kami buat, sebenarnya lebih ramai yang percaya daripada SPR daripada tidak percaya. Tapi there is a vocal minority who is speaking up. So dan saya rasa dalam peluang, jadi sepatutnya kita bagi peluang untuk jawab secara lebih sesuai lah. Okey. Tadi yang depan ni yang pegang newspaper tu mana mikrofon? Yes, yang depan. Undi pos. Saya orang dari Tanjung Mali Perak. Okey, tadi SPR kata SPR bukan badan undang-undang Okey, bagus. Bila speaker dah umumkan tempat tu dah kosong, kenapa SPR ya sangat nak bawa pergi ke mahkamah? Okey. Ya. Saya daripada Perak terpaksa. Please clarify soalan dia ialah Okey. bila SPR bila speaker dah umumkan kekosongan, kenapa SPR ya sangat nak bawa? Okey, walaupun speaker dah umum kekosongan. Okey. Apa fungsi speaker sebenarnya kalau macam ni? Ya, okey. So kalau kita bagi kita bagi Datuk jawab, kemudian Datuk ini sekali lagi ialah I have to be fair to everyone. Okey, lagi satu No, sir. Tadi I'm trying to conduct the event. one only. Thank you. I'm so sorry. I gave one question to everyone. So Datuk, this is the issue about being impartial. Bila speaker dah buat keputusan, ada SPR pula jadi defender kepada dalam Perlembagaan Negeri Perak, Undang-Undang Tubuh Negeri Perak. Undang-Undang Tubuh Negeri Perak, kuasa yang menentukan kekosongan kuasa SPR. Tetapi Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor, kuasa yang menentukan kekosongan adalah kuasa speaker. Bukan Undang-Undang Tubuh Negeri, Perlembagaan Negeri sama. Ini tuan yang bertanya tadi tak baca. Jadi apa yang SPR buat? Apa yang SPR buat? SPR menggunakan hak itu menentukan kekosongan adalah kuasa SPR. Oh, itu ada kuasa. Dan apabila SPR nak menentukan kekosongan, SPR berasaskan kepada fakta-fakta. Jadi cerita dah diselesaikan oleh pihak mahkamah.
Buat apa kita nak debate di sini? Okay. So, anybody from the back, from the depan, saya seperti yang belakang yang pukul dulu. And then I will come back to you, sir. Okay? Yang tudung purple di belakang, okay? Microphone kat mana? Well, we're going to roll up very soon, so please, a quick question. Mariana Daud dari Bali. Okey, saya just nak ada soalan simple saja. So, sejauh mana praktikal sistem biometrik untuk next PRU jika kualiti chip market itu sendiri masih lagi dipersoalkan? Thank you. Adakah bila kualiti chip dipersoalkan, adakah biometrik itu praktikal the next one? Okay, thank you. Please. Yeah, we will come to report dan advance voting selepas ini. Parti mana yang wakil-wakil? Kita pun belum beri lagi penjelasan taklimat kepada parti politik. Macam mana sistem biometrik akan, tapi asasnya saya boleh cerita lah. Sebab apa? Orang yang akan memberi penjelasan, yang akan memberi taklimat secara detail adalah pakar. Dan apabila kita beri penjelasan parti demi parti nanti, datanglah, tanyalah pelbagai soalan. Jadi asasnya adalah orang tu masuk ke tempat mengundi, pertama sekali tampering dia akan itu kepada biometrik dia akan diikat, dan sistem akan tunjuk dekat depan skrin yang itu betul dan biometrik dia. Hanya seorang ada satu biometrik saja, betul. Lepas itu double checking dengan dia punya my card dia. Tapi kalau my card dia chip rosak, maka biometrik kita kena percaya. Biometrik itulah. Tuan tak percaya perkara yang ditentukan oleh Tuhan. Biometrik satu saja kepunyaan orang. Biometrik rasa macam mana? Okay. Biometrik rasa macam mana? Okay. So, we have very limited time, please, sir. Sama dengan botak. My name is Bobby Sindhulinga. I'm a technologist. I've been doing research and development for 25 years. Okay. I totally agree with Dato that from a biological perspective, every fingerprint is unique. But from a technology perspective, can we be really sure that one fingerprint is equal to one voter? Because I can develop for you a system where one fingerprint equal to multiple voter. So the question is, how do we know the system is credible? So I recommend this. In addition to a transparent tendering process, there needs to be an independent audit of the system design and coding, and another process that ensures that the correct version of the system is the one that is actually implemented. Thank you. Yeah, definitely we will do that. I think that's a good suggestion. And a very straightforward answer. Okay, there were a few people who were asking about postal voting. You have a postal voting question? Yeah, please. Banyak juga penyokong ini. I don't know who you are. Please. Can you give me a name? So, this will be... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mazid. Terima kasih Musi dan semua yang hadir. Saya ada bukti ni. Bukti pengundi pos polis. Undi dengan gunakan IC biasa, dia undi di Kedah. Gunakan IC polis, undi di Terengganu. Jadi saya akan menilai SPR. Okey. Okey. Macam mana dia punya begini? Kata nak bersihkan. Sedangkan Dato' Wan janji dengan saya. Janji dengan kami, saya rasa. Dato' Wan masih ingat lagi. 2009 ingin hapuskan semua yang ada double voting. Pengundi pos. Tapi masih terjadi lagi. Okey, ni. Pos. Saya nak tanya. Pengundi pos. Macam mana kita nak sahkan dia sebagai gunakan biometrik? Satu. Yang kedua,
Tadi Datuk Wan tadi beritahu. JPN bagi orang yang mati waris dia kena hantar. Okey, kena hantar surat mati barulah dikeluarkan oleh SPR. Bagi askar, polis, tentera, pelajar di luar negara, macam mana nak keluarkan? Siapa yang bagi tahu SPR? Okey. Okey, terus ya. Okey, ni bayar lagi. Saya nak tanya begini loh. Dalam undang-undang bela Melayu, dalam Dah kena, please. Thank you. Okey. Okey, tuan-tuan. Saya kadang-kadang boring betul lah bila layan but anyway, okay. The point has been made. It is a very valid point. Dan katanya memang ada bukti sekali. So maybe Datuk boleh respon dengan isu ni pun. Boleh saya respon. Tapi saya ni kurang jaya kan. Dan maksud saya, tuan-tuan kena faham. Your question spesifik technicality kan. Bawa contoh satu dalam, kita ada urus dia pegawai, ketua pendaftar, kita ada semua peringkat. Ya, saya bercakap pasal dasar. Saya cakap pasal dasar. Tuan-tuan bawa kerja pasal budak-budak kerani punya kerja. Mari saya nak cerita. Tak. Mari saya nak cerita. Okey. Dengar. Polis ya. Masalah kita dalam SPR. Kita sentiasa kata bila kita kata daftar kita bersih, kita fokus kepada pilihan raya kecil yang banyak tu. Pilihan raya kecil yang ada 11 pilihan raya kecil, kita kata daftar pilihan raya untuk kegunaan pilihan raya bersih. Sebab apa? Setiap kali kita mengadakan pilihan raya kecil, sehingga tarikh kekosongan kematian itu berlaku, because dah fokus kepada satu bahagian pilihan raya saja. Kalau pengundi itu ada 30,000, kita fokus kepada setiap 30,000 tu dengan semak terkini di JPN. Sebab kita dah tahu dah kawasan itu kosong, pengundi ada 30,000 misalnya, dan kita fokus kepada itu. That's why kita buat kenyataan daftar pilihan raya PRK Kerbau bersih. Sebab sehingga saat sebelum kematian itu, termasuk arwah wakil rakyat yang meninggal itu pun kita potong. Itu yang kita maksudkan bila kita buat kenyataan pilihan daftar bersih. Tapi bila kita bercakap 12 juta pengundi, bila 12 juta pengundi, sebab itu kita meminta kerjasama orang politik, orang pengundi menyemak. Sebab itu kita kata dalam buku ni pun kita ada sebut, semak, menyemak, dan kita buat pembersihan setiap hari. Bila kita dapat orang mengadu, ada 2, kenapa 2? Ada kadang-kadang anggota polis kita, masa dia anggota polis, dia daftar sebagai pengundi pos menggunakan kad polis, kod polis. Bila dia bersara, dia dah dapat kad pengenalan awam, dia pergi daftar menggunakan 12 identifier digit kad pengenalan awam. Maka adalah nama yang sama, Abdullah bin Muhammad, satu identifier 12 digit, satu di bawah pengundi pos. Kalaulah Bukit Aman, kita sekarang ni ada smart partnership dengan Bukit Aman. Make sure somebody pasal tu 2 kali boleh undi lah tu. Pasal tu boleh undi 2 kali. Apa rayu? Tak boleh berbincang. Okey, saya itu saja masa yang kita ada. Saya akan saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tak sempat untuk hadir keluar untuk tanya soalan. Tetapi dan sebenarnya saya dimaklumkan oleh penganjur bahawa bukan saja kita kena berhenti secepat mungkin. Saya nak bagi masa kepada panelis untuk gulung pun saya tak sempat sebenarnya. Ada arahan daripada pihak atas. Bukan atas sekarang atas lagi.
Tuan Zari, okay, nanti sekejap. Let me just conclude and make a few announcements. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kantra dan Senah Hadiah atas pengurangan ini. Satu langkah yang baru dan saya harapkan supaya ada peluang lagi untuk kita berdialog. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan apabila saudara-saudari balik ke rumah, please reflect on how the event of today has occurred. Dan apabila saudara-saudara tuan-tuan melihat apa yang berlaku dalam dewan ini, saya rasa saudara-saudari boleh faham kenapa public figures, senior officials are reluctant to come out because many of us are not willing to listen. So this is an important lesson and it should be taken forward. Saya ucap terima kasih sekali kepada Senah Hadiah. Saya sebenarnya minta untuk menulis kolom, tapi lepas-lepas tiba-tiba dapat jadi pengurusi forum. Lepas tu forum yang panas jadi penuh dengan polis juga. Terima kasih.